Okey, jadi untuk hukum. Okey, sebenarnya dari 3 minggu lepas, 2 minggu lepas ada 2 hukum sudah yang kamu belajar. Jadi hari ini ada 2 lagi hukum, iaitu hukum ketiga dan hukum keempat. Okey, hari ini ada 2 lagi hukum. Okey, hukum yang ketiga. Okey, hukum yang ketiga dalam buku teks kamu muka surat 11 tu, dia ada satu kotak kuning yang warna kotak kecil warna kuning tu. Okey, jadi dia ada tulis Secara itu, ya. relasi. Secara generalisasi ayat dia itu. Jadi kamu tulis nanti dalam nota kamu tu buat catatan lah. Jadi A kuasa M yang kotak kuning tu Okey, sama dengan A M darab N A kuasa, kalau kamu jumpa sebegini, maksud dia kalau soalan itu suruh permudahkan, kamu darabkan saja M dengan N. M dengan N. Okey. Jadi dalam video yang saya share tu, saya sudah bincangkan 2 soalan, iaitu soalan A dengan D. Yang B, C dengan E ni kamu sudah buatkah? Belum. Belum lagi. Tak apalah, saya buat sekali lah yang ni. Nanti kamu semak lah. Okey, jadi yang soalan B. Okey, soalan B dengan C kalau kita jumpa begini, saya kasih besar sikit. Okey, soalan dia, kalau kita baca arahan dia, gunakan hukum indeks. Okey, gunakan hukum indeks untuk meringkaskan. Ni ayat dia meringkaskan. Maksudnya mempermudahkan. Ni maksudnya mempermudahkan ataupun memudahkan lah. Memudahkan. Nampak, kasih nampak mudah lah. Okey. Jadi yang ini bila kita buat, kita akan guna yang tadi saja, iaitu kita buat 3. Lepas tu 10 darab dengan 2 ikut hukum yang tadi, M darab dengan N. Jadi ini M dia 10, dia punya N dia adalah 2. Jadi darabkan saja 10 dengan 2, kita dapat 3 kuasa berapa? 2 darab 10? 20. 20 kan? Arah juga. 2 darab 10. 10 ataupun 10 darab 2. Berapa? 20. Masih slow. Nombor 3 tu biarlah. 3 jangan type. Yang ini 3 ni biarkan. Kita type yang ini saja. 10 darab 2. Okey, 10 darab 2, 20 kan? Betul? Sepuluh darab 2, 20. Boleh Amir? Boleh kah? Okey? Okey. Lepas, okey, tak apa, nanti kamu tu balik ya, jadi jawapan dia apa? Jawapan dia inilah 3 kuasa 20. Okey, 3 kuasa 20. Inilah permudahkan, memudahkan. Daripada nampak begini, kita kasih mudahkan, dia jadi begini. Okey, daripada panjang begini jadi pendek. Okey, jadi itu permudahkan. Okey. Yang ke seterusnya, yang ke C, saya secara cepatlah. Okey. Yang ke C, okey. Okey. Ada juga tadi. Tak apa. Okey je. Okey je. Okey, yang ke C sekarang ni, jadi kita permudahkan. Jadi 7. Okey, 7 bila kita jumpa kuasa dia begini, maka 2 dengan 3 kita kasih darab Jadi macam tadi, 2 darab dengan 3. Ini tanda darab. Ini kalau kurungan ada, lepas tu ada nombor di luar dia, ini maksudnya darab. 2 darab 3. Ini cara kita menulis lah. Okey. Kita biasa akan menulis beginilah. 2 dalam kurungan 3 maksudnya 2 darab 3. Okey. Jadi kenapa daripada begini jadi begini? Ini ialah hukum dia. Jadi tadi kita belajar sudah tadi, kalau kamu jumpa bentuknya begini, okey, ada nombor, ini asas. Nombor ini dipanggil asas. Ada kuasa. Lepas tu ada lagi di luarnya, ada kurungan dan ada kuasa lagi 3. Jadi secara hukum dia mengatakan bahawa kita ambil kuasa dia, indeks ni dipanggil indeks Indeks.
Ambil dia punya kuasa dia, kita darabkan. Darab. Jadi 2 darab 3 jadi berapa? Ya, 4. Ya kah? 2 darab 3, 4. 6 kan cikgu, 6. Okey, 6. Jadi jawapan akhir dia 7 kuasa 6. Okey, 7 kuasa 6. Soalan, kalau kamu, jangan pula kamu ambil kalkulator kamu tekan pula 7 kuasa 6. Okey, kamu tekan 7 kuasa 6. Jangan pula kamu tulis yang begini. Kalau kamu nampak saya kasih. Okey, jangan pula jawapan kamu yang ni 117,649. Sebab apa tidak boleh tulis jawapan akhir begini? Yang ini. Okey. Sebab apa? Sebab soalan suruh cari nilai kah? Enggak cikgu. Tidak, soalan hanya cari, dia kata permudahkan kan? Permudahkan saja. Jadi berhenti di sini sajalah. Jadi ini jawapan akhir dia. Okey. Okey, yang tadi 3 kuasa 20, itu jawapan akhir dia lah yang tadi. Jadi jawapan dia ringkas saja. Okey? Okey cikgu. Okey, boleh setakat ni? Boleh. Okey, yang last sekali saya tidak. Ini kamu boleh buat sendirilah. Ini kamu buat sendiri. Nanti saya skip lah yang ini. Saya kena tengok yang berikutnya. Saya rasa itu kamu boleh buat sendiri nanti. Boleh kan Amir? Boleh cikgu. Boleh kan? Ikut saja dia punya cara dia yang tadi. Okey, bagi soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Soalan kedua arahan dia. Okey, tentukan sama ada persamaan berikut benar atau palsu. Maknanya salah atau betul lah. Okey. Yang A dengan yang B saya rasa saya sudah terang dalam video. Okey. Tengoklah dalam video nanti. Okey, kita tengok yang ke C lah. Satu contoh saja yang ke C. Okey, yang ke C macam mana? Adakah ini benar? Maksudnya adakah sebelah kiri dan sebelah kanan sama? Itu maksud dia. Kalau sama maka benarlah. Kalau nilainya tidak sama maka itu palsulah. Jadi kita kena cek sebelah kiri adakah sama dengan sebelah kanan. Jadi kita kena buat satu. Okey, sebelah kiri dia 36. Okey, 36 ada kuasa 2. Lepas tu ada kuasa lagi di luarnya 5. 36 kuasa 2 ada kuasa lagi di luarnya 5. Okey. Macam mana kita mau supaya dia nombor asas. Ini dipanggil nombor asas ni 36 ini asas, 6 ini pun asas. Jadi kita kena fikirkan supaya asasnya sama. Jadi nombor 36 bolehkah dipikirkan 6 kuasa berapa? 6 kuasa berapa dapat 36? Supaya nombor asasnya itu kita guna nombor 6. Okey. Jadi sekarang ni cuba kamu tekan kalkulator kamu. 6 kuasa berapa dapat 36? Okey, kalau saya buka kalkulator saya sini ni. 6. 6 kuasa berapa? Kita test. 6. Okey, kuasa. Ini tanda kuasa anak panah ni Okey, kuasa. Okey, contohnya 6 kuasa 3 contoh. Dapat sampai 36 kah? Limpas kan? Tidak. Limpas. Limpas. Limpas maksudnya lagi kecil lah. Jadi 6 kuasa mungkin 2 boleh cuba 6 kuasa 2 36 kan? Ya, 36. Okey, jadi kita boleh tulis di sini 6. Okey, 36 ini okey kita boleh tulis sebagai 6 kuasa 2 kan? Okey, 6 kuasa 2. Yang kuasa 2 di luar ini soalan dia. Jangan kamu confuse pula. Yang kuasa 2 yang ini yang sudah di kuasa 2 itu kuasa 2 yang asal dia. Kita belum ganggu dia. Jadi kita buat macam mana? 6 kuasa 2 tadi itu 36. Lepas tu dia ada kuasa 2 lagi. Dia ada kuasa 2 lagi. Sebab dalam soalan dia. Ini 30. Yang 2 ni adalah dalam soalan dia. Asal dia. Sebab tu dia ada 2 lagi sekali di sini. Okey. Lepas tu kuasa lagi dengan yang asal dia lah. Soalan dia ada 5 kan di luar dia. Betul? Ya. Okey. Betul. Jadi di sini kamu akan dapat bila kamu tengok. Okey, macam mana? Ni ada hukum tadi kamu belajar. Kalau ada 6 kuasa 2, ada lagi kuasa dia di luar, ada lagi kuasa di luar, kita boleh kasih apa semua ni?
Yang di atas ni. Darab. Darabkan semua. Jadi di sini dia akan jadi 6. Okey, di atas cuba kamu darabkan semua. Coba darab. Dari mana? Cik? Ya? Dari mana? Dari ni. Dari 2 darab 2 dengan darab 5. 2 darab 2 darab 5. Tulis sekali saja. 2 darab 2 darab 5. 4, 10. 2 darab 5, 10. 2 darab 2, 4 kan? 2 darab 2, 4 kan? 4 darab 5? 4 darab 5, 16. Ya kah? 4 darab 5? 0, 5. 10. 15. 2? 20. Okey, bagus. 20. Okey. Jadi sekarang kita sudah mudahkan dia daripada 36 kuasa 2 dalam kurungan ada kuasa 5, kita sudah mudahkan dia jadi begini. Okey? Jadi sekarang ni sebelah kiri settle. Okey, sekarang kita tengok sebelah kanan dia. Okey, sebelah kanan dia saya tukar warna pen sebelah kanan. Okey, sebelah kanan tadi yang ini. Yang ini belum lagi tersettlekan. Ini sebelah kanan dia. Okey. Jadi macam mana? Apa yang berlaku sebelah kanan? Okey, kita tengok 6. Okey, yang ini kamu tahu sudah tadi kan? Kalau dia keadaan begini, maksudnya 2 dengan 5 kita kasih apa saja? Darabkan sahaja. Jadi 6 kuasa berapa kalau kita darabkan? 2 darab 5. 10. Okey, 10. Jadi saya terus tulis di sini. Kalau saya buat step dia boleh jugalah. 2 darab 5. Okey, jawapan dia adalah 6 kuasa 10. Betul? Okey. Tapi kiri dapat 6 kuasa 20. Sebelah kanan dapat 6 kuasa 10. Kamu rasa samakah dua ni? Tidak kan? Jadi jawapan dia benarkah palsu? Palsu je. Okey, palsu. Jadi saya tulis di sini. Kiri tidak sama. Dia punya simbolnya tidak sama tu begini tidak sama. Ada tanda sama dengan, lepas tu ada cross, ada tanda palang begitu. Itu maksudnya tidak sama. Tidak sama dengan kanan. Maka dia adalah palsu. Okey? Okey. Boleh Amir, boleh Boleh juga. Okey, jadi saya ulang sikitlah pasal soalan kalau begini. Okey. Kalau soalan dia begini, maksud dia nombor ini 6 kan? Ini 6. Okey, ini 6. Ya. Ini 36. Jadi kita kena cuba juga sedaya upaya kita supaya kita jadikan dia 6 juga. Supaya kita boleh kita boleh nampak sama. Mudah kita mau bandingkan bila hujung-hujung nanti. Ini 6, sini 6. Di atas berbeza 20, di atas sini berbeza 10. Jadi berbeza lah, maka dia adalah palsu. Jadi kalau soalan itu macam ni, macam mana Amir? Kalau D ni macam mana kamu buat? Terus buat yang ujung juga. Terus buat yang ujung. Tidak perlu lagi fikir kuasa-kuasa kan? Sama ada orang punya asas. Yes, sama. Kamu sudah tengok video ya Amir? Sudah. Wah, patutlah. Okey. Bagus. Okey, bagus. Okey, kalau saya dah tengok video settle lah. Maksudnya tidak. Tapi saya rasa kalau kamu cepat begini, tidak perlulah kan ini, kamu boleh buat sendiri kan? Boleh juga. Saya rasa ini boleh Amir bagus ni Amir ni. Okey ni. Okey. Jadi saya tinggalkanlah. Jadi itulah kamu fikirkan kalau asasnya tidak sama baru kita fikirkan jadikan dia kuasa berapa-berapa. Okey? Okey, habis untuk yang jenis itu. Okey, kita tengok latihan yang kelima. Okey, latihan 5 ya. Latihan 5 nombor 1 Okey, latihan 5 nombor 1. Boleh ikut lagi ni Amir? Boleh juga. Okey. Nombor 1 A dengan D. A dengan D rasanya ada dalam video. Okey, A dengan D sudah tunjuk. Jadi sekarang ni saya tunjuk yang ke B. Okey, yang ke B ni dengan mungkin yang ke
B dengan yang D lah kali. B dengan D Okey je. Okey, jadi sebelum ini adalah hukum yang keempat sudah sebenarnya. Jadi sebelum itu saya tulis balik apa yang saya cakap dalam video tu. Hukum yang keempat. Okey, hukum yang keempat mengatakan bahawa bila kamu jumpa bentuk seperti ini, okey, nanti kita tengok contoh lah baru kita boleh faham Jadi kita boleh tulis dia sebagai kita boleh tulis dia sebagai beginilah. Ini kalau operasinya darab Jadi maksudnya kalau kita jumpa suatu nombor yang berkuasa M darab dengan suatu nombor yang sama. Nombor yang sama berkuasa lain. Lepas tu di luarnya ada lagi kuasa nombor lain lagi. Jadi kita boleh guna hukum salah tulis bani. B. B di sini Jadi ada suatu nombor kuasa M darab dengan suatu nombor yang lain ataupun nombor yang sama kah, nombor yang lain kah. B kuasa nombor lain dikuasakan dengan nombor yang lain lagi, maka dia boleh menjadi begini. Maksudnya kita boleh darab masuk dia punya kuasa-kuasa dia. Macam kamu belajar dululah darab masuk tu. Jadi Q darab masuk dekat M, jadi MQ. Q darab masuk ke dalam N, jadi NQ di sini. Jadi itu untuk kalau darab. Jadi kalau bahagi pun benda yang samalah. Kalau bahagi benda yang sama. Jadi saya tulis kalau bahagi A kuasa M, bahagi biasanya boleh ditulis dalam bentuk pecahan lah. Per dengan B kuasa N. Lepas tu ada lagi kuasa Q di luar dia. Ada kuasa Q di luar dia. Jadi sama kaedah dia, iaitu kita darabkan masuk ke dalam. Q darab masuk ke dalam, jadi darab dengan M. Q juga darab masuk ke, jangan lupa di bawah dia pun ada kuasa penyebut dia, jadi darab juga dengan N. Jadi hasil dia A M Q, itu di atas. Di bawah dia apa? Darab B N Q. B N Q. Tu hasil dia. Kalau mau letak kurungan di hujung pun boleh jugalah. Jadi itu hukum yang keempat sudah ni. Hukum yang keempat. Jadi kita tengok latihan untuk yang ke 1B. Jadi kamu jumpa macam ni. Ada nombor, ada asas, ada kuasa. Lepas tu darab, ada asas, lepas tu ada kuasa, lepas tu ada kurungan lagi di luar tu, ada lagi 3 kuasa. Jadi kita guna teknik yang tadi, kita boleh darab masuk ke dalam jadi jawapan akhir dia kita akan tulis, saya sambung di atas ni, sama dengan 11. Macam mana? 11 kuasa 3 darab dengan 3. 3 darab dengan 3 kan? Betul? 3 darab dengan 3. Lepas tu darab lagi sebab dalam soalan dia darab ini. Darab lagi 9 kuasa 5. 5 darab 3. Jadi begini. Jadi mau habis sudah. Jadi 11 3 darab 3 6. Ya kah? 9. 9 3 darab 3 9. 9. Jadi darab lagi 9. 5 darab 3 20. Ya kah? 5 darab 3 20. Sifir 5. 15. 15. Boleh ngikut kotak. Tak apa. Biasalah. 5 darab 3 ataupun 3 darab 5 jadi 15. Jadi jawapannya, ini jawapan dia. Belum lagi. Tengok. Macam mana kita mahu tahu apa jawapan akhir dia? Kita tengok arahan dalam soalan. Apa dia mahu?
Dia kata Ringkasan. ringkaskan. Jadi kamu rasa daripada bentuk yang darab-darab itu mana lebih ringkas? Mestilah yang ini kan? Ya juga. Jadi yang ini lebih ringkas. Jadi ini jawapan akhir dia. Oh, Jadi inilah jawapan dia. Jadi kamu tidak tekanlah kalkulator itu. 11 kuasa 9 berapa jawapan dia, tidak tekanlah. Itu kalau soalan minta cari nilai okey. Okey, jadi itu jawapan akhir dia. Jadi itu kalau ini tentang hukum yang keempat kalau darab. Hukum yang keempat kalau bahagi. Okey, kita tengok soalan yang ke D. Okey, kalau bahagi begini macam mana? Okey. Jadi di sini saya terus buat di tempat sebelah sinilah. Okey, jadi macam mana? Kalau begini, maksudnya kita tengok dulu apa di atas dia. Ini kan bahagi per. Okey, ini bahagi. Jadi di atas dia tu kita ingat di atas dia tu kita cek dulu. Okey, ada kuasa 5, maksudnya 3 nanti. Okey, dia akan darab masuk ke tempat 5 tu. Okey. Dan jangan lupa, nombor 2 ni dia ada kuasa berapa di atas dia? Kalau tidak tulis apa-apa di sini. 3 kali. Iyakah? 2 okey, betul lah 2 kuasa 3. Sebenarnya 2 ini dia asal dia ada kuasa 1 1. okey. 2 kuasa. Macam beginilah soalan yang di atas ni kan. 2 kuasa ini sebenarnya yang ni sebenarnya dia ada 2 kuasa 1. Okey, kalau soalan yang A ni 2 kuasa 1 juga. Kalau tidak ada tulis apa-apa maksudnya 1 lah. Okey. Jadi sama juga dengan yang di bawah 3 ini sebenarnya dia adalah kuasa 1 3 kuasa 1. Okey. Baru nanti kamu darab masuk. Jadi sebelum kamu darab masuk, kamu label lah nombor 1 tu supaya tidak terlupa dia ada di situ. Okey, jadi di sini okey, di sini kita darabkan sahaja dengan kuasa-kuasa yang adalah. Jadi 3 darab masuk dengan 1, 3 darab masuk dengan 5. Itu yang di atas Okey, kalau di bawah Ya. Sama ya. sama juga darab dengan 4, lepas tu darab dengan juga dengan 1. Okey, jadi kalau kita boleh darab masuk nanti kita akan dapat 2 di atas dulu 2 kuasa 1 2 kuasa 1 darab 3 kan. Okey, 1 darab 3 A 5 darab dengan 3. Okey, per dengan 3 kuasa 1 darab dengan 3. B 4 kuasa B kuasa 4 darab dengan 3. Jadi kita selesaikan saja dia punya kuasa dia. Dia punya kuasa dia. Jadi di sini 2 kuasa 3. A kuasa berapa? 5 darab 3 ni. 15. Okey, di bawah apa yang tinggal? 3. Okey, 3 kuasa 3. Lagi B kuasa 4. 4 darab 3? 4 darab 3. 12. 12. Okey. Jadi itulah dia punya jawapan dia. Boleh? Boleh juga. Boleh. Sekarang kita belajar untuk kasih mudahkanlah mudahkan dia punya jawapan akhir dia. Jadi inilah dia punya jawapan dia. Boleh setakat ni Amir? Boleh. Okey. Jadi yang lain contohnya yang A dengan B tu mungkin kamu boleh tengok video. Tapi yang A ni rasanya mudah je kan. Kalau kamu saya rasa tidak masalah ni. Kan? Boleh Amir buat yang A nanti Boleh? Okey. Jadi apa yang perlu dihantar? Okey, tidak semua Amir. Maksudnya yang kita bincang sekarang inilah, yang daripada tadi pukul 9 tadi sampai yang sekarang inilah. Kalau kamu tidak sempat buat semua pun tidak ada masalah. Okey. Okey juga.
Okey, jadi soalan lain-lain ada yang saya bagi lagi di belakang dia tu. Itu kalau tidak siap, tidak dapat buat pun tidak apa. Yang penting yang kita bincang tadi tu boleh selesaikan lah. Dan ambil gambar yang ambil. Ya cikgu. Ambil gambar, lepas tu kamu send saja. Send dekat WhatsApp pun boleh. Okey? Ya cikgu. Okey, ada soalan? Setakat ni tiada kali. Tiada. Kamu di rumah satu orang kah? Satu orang. Oh. Jadi kalau kalau matematik tu ada apa-apa tu kamu tanya sajalah. Ya. Okey, sebab kalau ada yang tanya mungkin ada yang saya boleh tolong, contohlah. Kan. Jadi kalau diam biasanya jarang yang tanya, sebab tu saya diam saja. Kalau ada yang tanya memang saya boleh tolong, kalau perlu tunjuk ajar apakah tidak, saya tidak ada apa-apa halangan lah. Saya rasa lagi bagus kalau tanya. Okey, Amir Ya cikgu. Okey, kalau tidak ada apa-apa, kalau ada juga soalan jangan bimbang, tanya saja. Tidak ada masalah. Jadi rasanya setakat tu sajalah. Jadi apa yang kita bincang itu je yang kamu perlu hantar. Jadi sampai situ je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam cikgu. Salam. Okay.